Tajuknya ialah kesahan. Ada orang mengatakan kesahan, ada yang sebut keesahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi kita dalam episod yang ke-65. Episod 65. Selamat datang sekali lagi Dr. Qadri dalam episod 65 Jaka Pendidikan ini, siri Jaka Pendidikan ini. Kali ini kita akan membicarakan satu tajuk dalam pendidikan, pentaksiran pendidikan, iaitu agak berat juga tajuk ini, tapi kita cuba ringankan supaya mesra dengan semua golongan pendengar, iaitu tajuknya ialah kesahan. Ada orang mengatakan kesahan, ada yang sebut keesahan, ada yang sebut keesahan. Kalau keesahan tu orang pula lain pula. Tapi ada orang sebut keesahan. Kesahan daripada perkataan bahasa Inggeris validity. Satu konsep yang mesti dipelajari lah. Sesiapa saja yang terlibat dalam dunia pentaksiran pendidikan mesti mengetahui apa itu kesahan, apa itu validity. Ia sebahagian daripada prinsip dalam pentaksiran pendidikan. Dr. Qadri? Berat tu ni, Berat Berat tu. Kita ringankan sedikit boleh tak? Oh, kita ringankan sikit ya. Ada cerita lah, ada cerita, Okay. ada cerita. Boleh, kita mulakan cerita tentang kesahan ni. Kalau boleh dikongsikan bersama. Satu hari, saya duduk kampung. Dr. Jamal pun duduk kampung kan? Duduk kampung. Suka mancing tak? Suka. Memang suka. Memang suka mancing. Satu hari, cucu-cucu saya nak mancing. Sekali, saya sediakan pancing. Lepas tu mancing, excited. Dia cakap dengan saya, Atuk, kita orang dapat sotong. Sotong, memancing sotong. Memancing di kampung dapat sotong. Dapat sotong. Pelik juga. Dapat satu timba sotong tu. Memancing di kampung dapat sotong. So kita pun tanya, yang kau pancing apa? Yang kau dapat apa? Dia lihat kan? Dia lebih kurang dengan pentaksiran. Alright, okay. Yang diukur apa? Yang dilapor apa? So bila dia orang balik, dia orang memang tak pernah mancing. Dia orang tak pernah mancing di kampung. So atuk sediakan pancing semua tu, maka memancinglah dia orang. Tapi excitingly cerita dengan atuk, kita orang dapat apa? Dapat sotong. Banyak ke? Satu timba. Okay, right. Now, bila sampai kat situ, kita sebagai atuk yang memang duduk kampung, boleh ke percaya? So itulah berita sah dan tak sah tu macam tu. Dia kalau di situ kita boleh tanya, dia boleh tanyalah jadi diri kita sendiri sebagai atuk ni kan. Boleh percaya ke cucu aku ni? Yes. Tapi itu keboleh percayaan. Nanti ada satu lagi konsep prinsip. Tapi keboleh percayaan juga rasanya ada kaitannya dengan kesahan. Betul. Pertama, sah ke pernyataan dia ni? Dia kata dia memancing dapat sotong, memancingnya dekat kampung. Parit di sawah tu. Parit di sawah. Sebabnya kita sebagai atuk orang tua ni boleh tanyalah kat dia, ada ke sotong di parit kat sawah tu ataupun parit belakang rumah saya ni ataupun di depan rumah ni, ada ke sotong? Betul. Jadi so balik kepada pentaksiran Dr. Jamil. Pentaksiran ni kalau cikgu saya dulu kata dia ada dua je, pentaksiran yang elok dan yang tak elok. Yang elok dan yang tak elok. Dan yang tak elok. Yang elok tu bagaimana, yang tak elok bagaimana? Good assessment and no good assessment.
Dia kata kau jangan fikir yang bukan lah, assessment ni susah sangat. Is good assessment or no good assessment? Pentaksiran yang elok dan tak elok. You tahu bezanya apa? Apa dia? Pentaksiran yang elok ialah pentaksiran yang dijaga validity dan reliability-nya. Kesahan dan kebolehpercayaan. Kesahan dan kebolehpercayaan dijaga. Dijaga. Pentaksiran yang tak elok ialah pentaksiran yang tidak dijaga. Ya. Kesahan dan kebolehpercayaan. Kalau tak dijaga tu maknanya akan menghasilkan pentaksiran yang tak elok lah. Itu yang berita sotong sampai tu. Contoh. Yang tak elok lah. Yang tak elok. Itu pentaksiran. Bila tak elok tu maknanya adakah dia tidak sah ataupun tahap kesahannya rendah tu bagaimana? Dia kata tak gitu. Tak gitu. Dia kata tak gitu. Mungkin dia sah, mungkin dia percaya, tetapi yang tak elok tu apabila tidak dijaga. Oh, okey. Apabila pentaksiran tu dijaga, kesahan dan kebolehpercayaannya, dia jadi kesahan. Pentaksiran yang elok. Tapi apabila dia liar, tidak dijaga, maknanya tak ada usaha untuk lihat kesahan, tak ada usaha untuk menjaga kebolehpercayaan, dia akan menjadi pentaksiran yang tidak elok. Dia bukan sah atau tidak sah, itu Dr. kan? No. Bukan begitu kan? No. Dia mestilah sebab apa? Sebab kita kata ada kesahannya tu sebab dia masih memancing. Yes. Dia bukannya panjat pokok. Bukan panjat pokok. Dia mancing. Ataupun dia mancing. Ataupun melastik burung. Yes. Bukan. Dia masih memancing. Cuma yang tidak sahnya tadi ialah sepatutnya ialah ikan, keli ataupun apa ni? Bukan sotong. Betul. Nampak? Pelan-pelan lah, pelan-pelan. Sebab kita kalau cerita validity dengan reliability ni terus sampai kat situ, susah dia orang nak faham. So kita cuba landingkan sehingga budak-budak kecil, sah ke tak sah, bagus ke tak bagus. Tapi yang perlu kita tekankan ialah sebelum kita pergi lebih dalam lagi pada anak-anak, pada mak bapak, pada cikgu-cikgu, apabila membuat pentaksiran, jaga kesahan dan kebolehpercayaan. Itu pesan. Pesan awal sekali, jaga. Kalau kita kaitkan dengan solat macam mana, Dr. Kodri? Solat tu ada sah dan tak sah. Sah juga kan? Asal Fatihah sah juga kan? Betul. So kesahan solat tu ada tak kena? Kau sembahyang subuh 4 rakaat. Ada. Sah tak sah? Tidak kata sah sembahyang subuh. Ya. Tapi matahari dah lepas tergelincir tu, sembahyang apa tu? Sembahyang subuh. Sah tak sah? Sah juga tentu dia. Susah, ngarut kan? So, dia ada berkaitan dengan kerelevanan yang kita ucap dan kita cakap. Kita balik kat situ dulu. Balik kat situ dulu. Kerelevanan. Relevan tu yang kau nak tangkap apa dengan pancing, di mana, di parit, tak mungkin sotong. Tak mungkin sotong. Tak mungkin sotong. Kau solat pagi, tak mungkin 4 rakaat. Contohnya gitu. So, bila kita tengok solat subuh 4 rakaat, something is wrong there. Dari segi kesahan. Bagaimana dengan hubungannya dengan niat? Dr. Kodri. Itu yang cantik. Kita niat nak tangkap sotong tadi. Ya. Tapi dia ke parit di tepi sawah ataupun di kebun ni. Itu kena melenceng. Sedangkan sotong itu berada di laut. Di laut. Jadi niat asalnya dia nak memancing sotong. Tapi kok pergi sawah atau pergi parit. Dia tak kena lah kan? Tak kena lah. Yes. Itu aspek-aspek penceritaan di sebalik tu yang kita boleh kiaskan dan boleh kita tamsilkan lah kan. Baru kita boleh landing betul dengan apa yang dipanggil kesahan atau validity. Dr. Kodri, kalau saya rujuk kepada buku ni lah Dr. Kodri. Buku Assessment in Education, Principles and Policy and Practice. Ini sebuah jurnal sebenarnya. Saya beli jurnal ini lama dah. Jurnal tahun 2016. Dalam ni ada disebut tentang kesahan ataupun validity. Disebutkan bahawa a test is said to be valid if it measures what it purports to measure. Maknanya ujian, tes tu ujian. Kalau nak kata ujian lah. Kalau nak kata pentaksiran lah. Kalau nak kata pengukuran lah. Kalau penilaian lah.
Tapi di sini a test is said to be valid, sah. Ujian itu dikatakan sah jika ia mengukur apa yang sepatutnya diukur. Ya. So, berita mancing itu sah kalau dia mengatakan dia dapat ikan ruan. So, dia pergi mancing itu niatnya nak dapat ikan ruan. Tapi bila beritanya naik tu dia dapat sotong, dah question mark. Beritanya ceritanya lah. Yes, ceritanya, permaluannya apa yang diceritakan oleh cucu kita tadi. Atuk saya mancing dapat sotong. Betul. Berita tu kita nak terima sebagai sah ataupun tidak. Tidak. Bukan saja sah tidak, tapi mungkin ada kesahan lah. Ada kesahan tapi rendah lah begitu. Betul. Sebab dia memancing sotong. Dia cuma bukan tak sahnya bukan kerana dia salah langsung. Dia masih mengatakan dia memancing dapat sotong. Mungkin dia nak sebut bukan sotong, bukan barangkali dia dapat ikan haruan ke. Mungkin ikan puyuh ke. Tapi bila dia excited cakap kita dapat sotong, kita dah question mark. Itu is the aspect of validity. Betul. Validity. Sebelum kita pergi jauh, so niatnya kat situ kita nak mengukur apa kita punya pentaksiran. Betul. Kita nak mengukur keupayaannya untuk tahan mengantuk dalam kelas. Kita bagi dia ujian matematik 3 soalan. Kan dah lain tu. Kan dah lain begini tu. Niatnya lain, isinya lain. So, mungkin apa yang dikeluarkan dari situ boleh dipersoalkan kesahannya. Dialah tadi berbalik kepada dipersoalkan dari segi darjah ataupun the degree of validity. Darjah kesahannya. Jadi walaupun barangkali tadi cucu kita yang menjadi, kalau kita kaitkan dengan ujian lah, ujian itu tetap ada kesahan. Cuma tinggi rendah saja kesahannya. Betul. Tahap kesahannya. Betul. Kerana katalah dia dah tetapkan apa yang dia punya konstruk, apa yang nak diukur, apa yang nak diuji, apa yang nak ditaksir tu dah ditetapkan. Misalnya saya nak mengukur kebolehan anak ini membaca. Kebolehan membaca. Kalau kita konstruknya ialah kebolehan membaca, tapi kita menggunakan instrumennya katalah berbentuk soalan ujian matematik 4 darab 5. Sudah tentu darjah kesahan itu rendah. Betul Tetapi kalau dia masih lagi menggunakan instrumen yang tak jauh daripada membaca itu dalam konteks konteks subjek ialah dalam bahasa kan. Boleh 4 darab 5 tu boleh. Boleh. Tapi soalnya ini apa? 4. Ini apa? Darab. Ini apa? 5. Boleh. Ada verbalnya lah. Itu verbalnya. Mana boleh guna tu. Tapi kalau keupayaan dia 4 darab 5 tu berapa? Itu mungkin dah lari sikit. Lari sikit. Lari sikit. Jadi satu lagi, barangkali nanti dia punya tahap kesahan tu dia akan meningkat kalau misalnya matlamatkan niat kita tadi ialah nak menguji ataupun mentaksir kemahiran membaca. Kita beri apa-apa bahan bacaan, suruh dia baca. Betul. Dia makin tinggi kan? Betul. Makin tinggi dia darjah kesahannya. Kalau kemudian kita lihat pula tahap penguasaan budak tu, dia mengeja pun tak boleh, huruf pun tak boleh, baginya bahan pentaksiran, suruh dia baca. Dan dia tak boleh baca. Tak boleh baca. Yes. Hasilnya nanti dia kata dapat markah kosong. Jadi di situ dia akan menjejaskan kesahan. Betul. Kesahan ujian itu rendah. Sebab kesahan ni kalau tak silap saya mengikut Masick Samuel Masick 1982 begitu Masick itu dia kata antara konsep kesahan itu mestilah appropriate. Appropriate itu apa? Kesesuaian. Sesuai. Bahan ujian ataupun instrumen ujian itu sesuai tak dengan murid itu? Atau yang kita nak uji. Kalau tak sesuai, macam tadi yang saya katakan ni, dia belum boleh membaca. Mengeja, huruf pun tak kenal lagi. Beri bahan bacaan lah, memang bacaan. Tapi yang tidak kena dengan dia akan menyebabkan darjah kesahannya. Saya suka perkataan tu. Kena. Kena.
Betul, walaupun dia tak nampak macam teknikal sikit, tapi rasanya bila bercerita tentang kesahan ni, jangan lupa perkataan kena. Kena, Kena tak kena. Kena ke tak Kena kena. atau tidak. Ya, So, betul. darjah kenaan ada. Boleh lah. Kita orang macam tak ada masalah. Darjah kenaan. Bukan keenakan. Bukan keenakan. Darjah kenaan tu ialah satu daripada elemen yang perlu dilihat apabila kita mentaksir. Apabila kita menguji. Ini saya cuma nak ingatkan diri saya dan rakan-rakan bila kita menguji, bukan terus pergi kepada bagi soalan pada anak. Jangan terus bagi soalan dekat anak. Sebelum bagi soalan tu, mesti ada niat nak ukur apa dulu. Apa je mas dulu? Sebab soalan tu instrumen saja. Yes. Tapi bila cerita tentang tu, apa nak ukur dulu? Balik kepada cerita cucu saya tadi, apa yang nak dipancing tu kena jelas dulu. Kena jelas. Kena jelas dulu apa yang nak dipancing tu, lepas tu memancing tu dengan soalan tu, dapatnya tu, kena tidak. Antara niat dengan dapat. Itu kesahan. Kesahan. Itu kesahan. Sebelum pergi jauh lagi lah. Kesahan ni sangat besar betul tajuk dia. Tadi Dr. Jamil sebut Mesick. Mesick tu dah ada third generation of definition of validity. Itu jauh sangat tu. Okey, kita biarkan dulu. Episod yang akan datang. Biarkan. But kesahan validity luas sebenarnya. Tak cukup dengan satu episod. Mungkin 2-3 episod kita akan sambung. Tapi penting. Saya pernah diingatkan oleh rakan-rakan, kalau sesuatu pentaksiran tu tak sah, tak payah buat lah. Tak payah buat? Tak payah buat. Kalau darjah kesahannya terlalu rendah, tak payah buat lah. Okay. Because it's just wasting your time aja. Wasting your time tu satu. Dia boleh mengeluarkan hasil yang mengelirukan. Budak yang pandai dianggap tak pandai, budak yang dah boleh dianggap tak boleh. Yang itu. Apabila sesuatu pentaksiran itu tidak sah. Itu nak ulang-ulang tu. Ulang-ulang tu ialah supaya apabila tuan-tuan dan puan-puan diberi peranan untuk mentaksir, jangan lupa satu perkataan, kesahan. Kesahannya macam mana? Kesahannya macam mana? Tinggi atau rendah? Try to concentrate. Jangan terus main belasah aja. Okay. Dr. Qadri, saya suka menarik perhatian Dr. Qadri lah daripada buku ni. Sedikit melencong sedikit, saya tak jauh, tapi berkaitan dengan kesahan juga. Channel ini saya nampak di sini, saya nampak satu nama yang Dr. Qadri pasti kenal sangat dia ni. Harry Torrance. Itu cikgu saya. Profesor Harry Torrance adalah salah seorang pada editorial advisory board bagi jurnal ini. Begitu juga dengan menarik ni Tom Christie. Tom Christie itu siapa tu? Tom Christie lah saya punya supervisor lah daripada University of Manchester. Harry Torrance juga daripada dulu Sussex ni. Sussex ya, dia Sussex. Right. Okay. Mereka ni adalah orang yang sangat concern ataupun sangat teliti dalam berarti tentang kesahan atau validity ini. Atau satu lagi, mereka orang pentaksiran. Orang pentaksiran. Ya. Mereka orang pentaksiran. Kalau kita tarik dia ke pentas periksaan, dia mau menepis dia. Ya, betul. Dia orang pentaksiran, bukan orang periksaan. Ya, dia sebab Profesor Thomas Christie adalah semasa saya buat PhD di Manchester tu, dia adalah director for formative assessment system, FAS. Okay. Bagi satu lagi pernyataan tentang validity ya. Dia kata a test score is valid to the extent that it measures the attribute of the respondents that the test is employed to measure. Mengapa dia gunakan perkataan test score untuk menyatakan tentang validity ataupun kesahan?
Untuk tengah-tengah ni instrumen dia kan. Alright. Tengah-tengah ni instrumen. Instrumen tu apa? Ujian tu instrumen, kalau pemerhatian tu instrumennya. Alat yang digunakan. Alat yang digunakan. Tapi sebelum alat tu apa? Selepas alat tu apa? Penting tu. Penting tu. Okay. Sebelum alat tu adalah niat, attribute apa yang nak diukur, yang nak ditaksir. Mesti ada dulu. Dia tak boleh tiba-tiba ada alat ni, tak boleh. Dia mesti ada tu. Tetapi ada tu dan ada alat, kalau tak ada menghasilkan apa-apa pun tak jadi juga. Dia mesti mengeluarkan skor. So hubungan skor ini dengan attribute yang dihasratkan itulah kesahan. Itulah kesahan. Hubungan itu kalau tinggi, akrab, betul, tinggilah. Tapi kalau hubungan tu tak berapa nampak saja, itu rendahlah dia punya kesahan. Itu yang dimaksudkan tu. Maknanya apa ni? Test score yang disebut oleh McDonald ni 1999 ni, dia kata test score, dia menggunakan test score, tapi boleh tak Dr. Quadri bersetuju dengan saya bahawa test score tu tidak sebenarnya skor markah itu. Tetapi data, apa-apa saja data. Betul, dalam episod Alpha Dr. Quadri menyebutkan tentang kutip data buat makna. So test score itu juga kita boleh anggapkan sebagai data ya Dr. Quadri. Bukannya skor markah tu kita bagi ujian 40 soalan, murid dapat 30 per 40 itu skor yang disebutkan sini. Tetapi apa-apa saja data yang dia kata data itu valid, data itu dikatakan valid to the extent that it measures the attribute. Apa yang nak diukur tu apa? Nak diukur apa? Lepas tu datanya dapat apa? Tu menggambarkan penggambaran apa yang nak diukur itu. Okey, contoh. Saya nak ukur berat ikan yang ditangkap tadi. Ada cucu kata tadi. Diukur. Ni, saya nak tengok beratnya. Sekali Dr. Jamil pakai instrumen ni terdapat 1 kaki 2 inci. Yang nak diukur tadi niatnya berat kan? Ya. Mesti pakai timbangan instrumennya. Sampai ke ujung berapa beratnya? 1 kaki 2 inci. Maknanya skornya tu dah tak kena dengan attribute. Kecuali ada kecualinya Dr. Ray. Kecuali kita convert. Itu. Kita tukar daripada berat kepada panjang. Itu dah matematik sangat tu. Calibrate kita katalah ada orang-orang awal. Kita tak menafikan, boleh dibenarkan, tapi buat apalah susah-susah. Nak ukur berat pakai timbang lah. Ukur berat pakai ruler, meter. Betul, itu antara niat konstruk pula attribute yang nak diukur tu dengan skor yang diperoleh setelah menggunakan alat pengukur. Itu pun ada hubungan dengan apa yang dipanggil kesahan. Kesahan. Boleh tak Dr. Quadri kita menganggarkan ataupun mengagakkan ataupun menyangka kesahan sesuatu data tadi tu? Kalau itu test score tadi kesahannya, dia kesahan tu tidak dikaitkan dengan instrumennya dikaitkan dengan hasil yang diukur oleh instrumen tadi, alat tadi tu. Hasilnya. Hasil apa tu? Saat di ujung tu. Boleh tak kita anggarkan? Bukan saya nak katakan berapa tinggi sejauh mana kesahan skor itu, tapi sebab kita belum uji lagi. Jadi bagi seorang pembina ujian, dia perlu tahu dulu kan. Kalau pada awal kita dah boleh agak ini mesti kesahannya mesti rendah. Boleh tak? Yang sah tu apa? Yang darjah kesahan tu apa? Adakah skornya ataupun alatnya? Itu satu lagi. Apa ya? Hasilnya. Hasilnya kan? Hasilnya. So hasilnya. So untuk sah ni mesti tahu niatnya dan hasilnya. Tapi yang ni penting nih, dalam nak mendapatkan hasil yang betul, yang ni penting. Tetapi harus kita ingat bahawa sah tak sahnya bukan ini tau. Sah tak sahnya yang sini tau. Betul. Gitu. Sebab dia dalam kes cucu Dr. Quadri tadi, yang kita kata kesahannya tu adalah pada pernyataan anak tu. Atuk. Anak doktor apa nama? Ya. Siapa tu? Anak cucu tu. Cucu. Ikhwan. Ikhwan kata, atuk. Ikhwan dapat sotong. Dia cakap orang putih. Besar. Orang putih. Sweet.
Anak sekarang. Anak sekarang. Anak sekarang. So, Bapak cakap jauh. atuknya pun, what? I got squid. Big squid. Dia kata. Kejut kita. Pernyataannya Okay. itu yang Yes, kita yes, boleh yes. katakan sah ke tidak sah. Bukan pancingnya ya. Bukan pancingnya. Bukan. Bukan Itu. pancingnya. Itu perlu diingat rakan-rakan yang kukasihi, bukan pancingnya, tapi yang didapat tuh. Dan sebenarnya yang sebenarnya cucu bernama Ikhwan tadi mungkin dia nak menangkap ikan, bukan sotong. Niat dia Dia betul. cuma dia slip of the tongue. Nak kata fish, dia kata squid. Betul. Barangkali betul. ya. Jadi maknanya walau bagaimanapun asalkan dia punya instrumennya, proses mendapatkan data dan hasilnya pernyataan yang dibuat daripada data tadi itu atau I got squid, itu pernyataannya, itulah yang dianggap sebagai yang diukur kesahannya yang itu. The degree of assessment tu of the validity refers to that. Tak, sebab kita cuba bercerita ni, Dr. Jamil, banyak juga salah anggapan lah. Ya, betul. Yang melihat kesahan ni dari segi dia punya alatnya. Tapi kesahan sesuatu pentaksiran tu dari segi niat dan apa yang dilaporkan. Pengalaman saya lah, Dr. Qadri, dalam membina item ujian di peringkat lembaga peperiksaan dan juga majlis peperiksaan, pernah terlibat lah. Bila kita membina instrumen item sebagainya, didapati item itu not behave as it's supposed to behave. Tetapi kita sebenarnya masih boleh selamatkan item-item yang tidak behave seperti yang kita harapkan dia behave itu. Jadi masyarakat saya rasa tidak perlu bimbang kalau misalnya, yalah, barangkali ada kekurangan yang boleh berlaku lah. Kita sebagai pengamal pentaksiran, kita tahu bagaimana nak berlaku adil. Yang penting adil. Sebelum kita begini, ada satu perkara based on what I have, apa yang saya baca, kesahan tu bukan untuk diukur. Bukan untuk diukur. Okay. It is not to be measured. Bagaimana tu? But to be studied. To be studied. Okay. Kalau kita tengok kat sana, dia sebut validity study. Bukan validity measurement. Okay. So maknanya yang kita cerita tadi, kita mesti jaga validity and we have to study the validity. So naik turunnya validity, sebab macam yang Dr. Jamil kata, dia bukan sah tak sah. There is a degree of validity. Ada validity tinggi, ada validity rendah. So niat kita apabila kita deal with kerja-kerja pentaksiran, kita cuba menjaga darjah kesahan tu di peringkat paling tinggi mungkin. So the purpose of studying validity study is bukannya kita nak mengatakan dia sah tak sah, tetapi hasilnya nanti boleh dipertahankan atau tidak. Betul. Kalau lagi tinggi, lagi kuat. Lagi kuat, kan? Lagi lega. Kita yang buat kerja pentaksiran tu lagi lega sebab dia mempunyai darjah kesahan yang tinggi. That's the word, darjah kesahan yang tinggi. Adakah, Dr. Qadri, adakah instrumen yang boleh dikatakan rosak lah? Instrumen ni kalau kita ambil sebagai analogi seperti pembaris meter. Panjang tu. Kalau pembaris meter tu hujung tu rosak, sompek ke, ataupun kena cat ke, ataupun patah ke, adakah ia menyebabkan kesahan skor yang didapati daripada instrumen tadi dikatakan tidak sah sehingga tak boleh pakai langsung? Itu tidak gitu. Tak begitu kan? Tidak gitu. Dia mungkin boleh mencatatkan reliability, nanti kita cerita. Tapi bukannya darjah kesahan dia. Bukan darjah kesahan. Dan selagi kita boleh pertahankan hasilnya, so saya rasa masyarakat tidak perlu bimbang lah. Betul. Tak perlu bimbang. Betul. Tadi pancing tadi. Ya, betul. Kawan tadi pancing tadi. Nak mengail ikan ruan, pancingnya patah, tapi dapat ikan ruan juga. Dapat juga. Pancingnya patah. Ya, betul. Sebab besar saya ada pengalaman. Saya ada pengalaman. Patah juga.
Bagus. Okey. Betul. So itu Jamil cerita-cerita tentang Wellington ni Luas. ini sangat luas, Sangat sangat luas. panjang, tapi apa yang kita cerita ini tadi dalam tengah jam ialah kalau kita tamsilkan, kita cuba letakkan dalam situasi harian what is actually Wellington. Not a big deal, bukan sesuatu sangat yang luas, sangat yang tinggi sangat, tetapi harus diingat perlu dijaga. Perlu dijaga. Perlu jaga supaya supaya apa yang nak kita perkatakan tentang subjek yang kita ukur, iaitu murid tadi, contoh murid atau responden tadi, boleh dipertahankan. Yes. Kalau kita kata budak ini budak yang pencapaiannya tinggi, dapat A ke sebagainya, Yes. so boleh dipertahankan. J yang pertama, justice. Justice. Okey, saya rasa setakat itu dahulu pertemuan kita dalam sesi atau episod 65 ini. Jumpa lagi dalam episod 66. Tunggu kami bersiaran. Kita nak cerita reliability pula. Mungkin kita masih atau nak sambung validity. Banyak lagi Dr. Cordy. Dalam episod 66 nanti kita masih lagi bercerita tentang validity, kesahan ya. Ada banyak lagi yang saya rasa saya perlu tanyakan kepada Dr. Cordy. Jangan. So, untuk itu sekian dahulu. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.